Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aitasha binti Muhammad Zuki S6213 akan buat perbincangan yang bertajuk penggunaan media sosial dalam penyebaran maklumat berkaitan dengan perkhidmatan pejabat awam dalam sektor awam. Pengenalan, sektor awam ialah nama institusi negara yang diperuntukkan dalam melakukan beberapa perkara, dan media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi atas talian yang menghubungkan semua pengguna dari semua negara, tidak kira di mana sahaja. Media sosial membolehkan penyebaran maklumat dengan cepat, pantas dan laju. Macam kalau maklumat tu disampaikan, orang yang menerima maklumat tu dapat menerima dengan cepat. Penggunaan media sosial dalam sektor awam memberikan impak yang besar. Persoalan kajian. Yang pertama, apakah jenis-jenis sosial media yang digunakan untuk menyebarkan maklumat dalam sektor awam? Apakah kepentingan menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat dalam sektor awam? Apakah keburukan menggunakan sosial media untuk menyebarkan maklumat dalam sektor awam? Yang seterusnya, objektif. Mengenal pasti jenis-jenis media sosial yang digunakan untuk menyebarkan maklumat dari sektor awam, mengetahui kepentingan menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat dari sektor awam, mengenal pasti keburukan menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat dalam sektor awam. Jenis-jenis media sosial yang digunakan untuk menyebarkan maklumat dalam sektor awam. Jenis-jenis media sosial yang pertama, rangkaian sosial. Ia membolehkan pengguna berinteraksi dengan pengguna lain. Contoh rangkaian sosial ni seperti Telegram, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Facebook, yang mana masyarakat dapat tahu maklumat dalam sektor awam tu dengan cepat dan pantas. Yang kedua, aplikasi bookmark sosial. Aplikasi bookmark sosial ni dia merupakan aplikasi yang menggunakan fungsi tag untuk mendapatkan maklumat dari semua negara. Pengguna juga dapat menanda laman web yang ingin mereka bookmark. Jadi mereka dapat mengakses maklumat yang mereka bookmark tersebut apabila mereka mengklik pada laman bookmark. Yang ketiga, berita sosial. Berita sosial ni ia membolehkan pengguna memuat naik pautan atau bahan berita. Yang ketiga, pengguna ni ia boleh membuat naik pautan atau bahan berita mereka sendiri, ataupun mereka boleh berkongsi cerita yang mereka ingin kongsi tu dalam bentuk post. Maklumat yang disebarkan berkaitan dengan kehidupan seharian masyarakat, berita sosial dan masalah sosial. Keempat, perkongsian media. Perkongsian media ni boleh membuat naik bahan dalam multimedia seperti video atau image yang kita nak kongsikan kepada orang lain lah. Lepas tu, ia menyediakan maklumat melalui laporan atau ulasan berkaitan operasi kerajaan dan parlimen. Yang kelima, microblogging. Microblogging ni ia boleh berkongsi mesej atau status ringkas yang akan disebarkan kepada pengguna lain. Contoh microblogging, contoh Twitter, yang memboleh penggunanya berkongsi siaran dengan cepat dalam bentuk siaran pendek, GIF, pautan, artikel atau video. Yang keenam, blog comment dan forum. Blog comment dan forum ni forum ia berkaitan dengan alat untuk komunikasi, manakala blog comment ni ialah ulasan seseorang berkaitan dengan isu yang dibincangkan. Kepentingan menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat dalam sektor awam. Alat perhubungan masyarakat dengan pihak kerajaan. Media sosial ni merupakan satu platform yang banyak digunakan untuk mendapatkan maklumat. Jadi orang awam ni menggunakan media sosial untuk mendapatkan semua maklumat daripada pihak kerajaan. Lepas tu, ia merupakan satu saluran interpersonal dan platform penyebaran maklumat atas talian dan yang dapat meningkatkan kesedaran tentang isu terkini. Ia adalah kerana media sosial ni kan ia memaparkan berita terkini. Jadi orang awam dapat mendapatkan maklumat yang terkini. Lepas tu, penjawat awam dapat berkomunikasi dengan masyarakat untuk berkongsi fikiran dan pendapat. Penjawat awam ni dia dapat berkongsi dengan masyarakat macam kita bagi pendapat, macam dia boleh berkongsi macam apa yang ada dalam sektor masing-masing. Lepas tu, penukaran pandangan yang inovatif dapat dibuat melibatkan masyarakat dan pihak kerajaan. Kedua, penjawat awam dapat memberikan maklumat berkaitan dengan perkhidmatan mereka dalam sektor awam.
Okey. Badan Pentadbiran Awam boleh menerbitkan maklumat di laman web mereka dan maklumat yang diterbitkan mengandungi data peribadi yang akan diambil daripada rekod dan dokumen pentadbiran. So, ia boleh menerbitkan garis panduan baru tentang cara mereka melakukan tugas dalam sektor awam. Macam media sosial ni boleh membuatkan orang awam mendapatkan maklumat tentang garis panduan baru yang dinyatakan oleh pihak kerajaan. So, menerangkan perkhidmatan mereka dalam sektor awam dengan lebih tepat. Mereka akan menyatakan apa yang mereka lakukan dalam sektor mereka dengan lebih tepat dan jelas. So, menarik minat masyarakat terhadap perkhidmatan yang diberikan. Yang ketiga, maklumat berkaitan perkhidmatan awam adalah benar. Okey, komunikasi awam satu daripada banyak respon yang boleh digunakan untuk menentang maklumat yang salah. Macam media sosial ni, kebanyakan maklumat tu ia akan mengeluarkan maklumat yang benar, kerana apabila kita mengeluarkan maklumat yang salah, kita akan ditangkap. Jadi, kebanyakan maklumat yang ada dalam media sosial tu adalah maklumat yang benar berkaitan dengan perkhidmatan awam. Perkhidmatan pejabat awam. Okey. Lepas tu, meletakkan maklumat berkaitan dengan sektor masing-masing di laman web yang telah ditetapkan. Sektor awam akan meletakkan maklumat mereka di laman web yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Lepas tu, penjawat awam akan menyebarkan maklumat yang benar kerana ia diambil daripada dasar perkhidmatan yang dilakukan oleh penjawat awam. Lepas tu, setiap individu atau orang awam dapat mengakses maklumat di dalam portal pihak kerajaan. Keburukan menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat dalam sektor awam. Yang pertama, mudah berlakunya penyebaran berita palsu. Okey, media sosial ini merupakan satu tempat untuk menanam benih ketidakpercayaan dan memburukkan lagi perbalahan sosial dan budaya. Okey, banyak berita palsu yang disebarkan di dalam media sosial bagi memburukkan pihak kerajaan dan menyebarkan berita palsu untuk menghasut pemikiran rakyat supaya rakyat atau orang awam ni menganggap bahawa perkhidmatan pejabat awam dalam sektor awam ni buruk dan tidak teratur. Lepas tu, orang awam ni dia suka memikirkan satu topik yang negatif dan mereka akan menulis topik negatif itu bagi memastikan individu lain terpengaruh dengan topik tersebut. Lepas tu, media sosial merupakan tajuk utama dicipta, ribut ditipukan dan menyebarkan berita palsu. Okay. Yang kedua, penyalahgunaan media sosial oleh pejabat awam. Okey, pada hari ini ramai pejabat awam yang merakam video semasa memakai baju jabatan mereka masing-masing, yang mana ia merupakan satu tindakan yang salah dilakukan apabila mereka merakam video dengan memakai baju seragam mereka lah, baju pejabat mereka. Okey, akibat daripada perbuatan tersebut, imej pejabat awam ni ia akan dipandang serong dan negatif oleh orang awam. Kerana ia merupakan hal yang tidak wajar dilakukan oleh pejabat awam untuk menceritakan aktiviti harian atau pengalaman mereka. Macam media sosial ni bukan satu platform yang untuk orang awam ceritakan berkaitan dengan hal berkaitan dengan pejabat mereka, keseharian pejabat mereka, apa yang mereka lakukan di pejabat mereka. Lepas tu, kalau mereka menyiarkan video mereka di laman sosial, ia bercanggah dengan nilai kerahsiaan ketekunan dan berkecuali kerana hal tersebut perlu dirahsiakan. Dengan penyelesaian, pertama, menyebarkan berita yang betul dan benar. Pejabat awam mesti berkongsi kandungan relevan dan baik yang menarik minat, membuatkan orang ramai beralih ke pejabat awam. Bagi maklumat yang disebarkan mestilah maklumat yang tepat dan benar. Okey, maklumat yang tepat dan benar, penyebarannya mesti bermula daripada orang awam dulu, kerana orang awam yang banyak menyebarkan berita palsu. Okey, penyebaran maklumat yang tepat dapat membantu pejabat awam menjalankan perkhidmatan mereka dengan baik. Kedua, penjawat awam perlu menggunakan media sosial dengan baik. Okey, penjawat awam menggunakan media sosial mesti mengamalkan etika penggunaan media sosial dengan mematuhi peraturan-peraturan pegawai awam yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kerana untuk penjawat awam menggunakan media sosial, pihak kerajaan telah menetapkan kod etika tertentu yang perlu diikuti oleh
penjawat awam. Okey, penjawat awam ni dia perlu beretika dan bertanggungjawab kerana tingkah laku mereka akan sentiasa diperhatikan oleh rakyat. Jadi mereka tidak boleh menggunakan media sosial ni untuk hiburan kerana ia dapat dipandang seram oleh masyarakat atau orang awam. Lepas tu, penjawat awam ni dia tidak menggunakan media sosial untuk berhibur ketika bertugas kerana ia merupakan satu kesalahan yang mana penjawat awam ni ketika waktu kerja mereka perlu bekerja, bukannya menggunakan media sosial atau melayari media sosial untuk berhibur ketika mereka bertugas. So, jika sedang bertugas, penjawat awam ni dia perlu mengelakkan untuk menggunakan sektor awam media sosial untuk kegunaan peribadi. Kesimpulannya, media sosial yang tidak terbatas mudah berlakunya penyebaran maklumat kepada pelbagai pihak. Okey, penglibatan penjawat awam dalam media sosial menyebabkan pihak kerajaan terpaksa mengeluarkan satu kertas etika untuk memastikan penjawat awam tidak terlibat dengan perkara yang menyalahi etika penjawat awam. Kedua, media sosial penting dalam penyebaran maklumat berkaitan dengan penjawat awam dalam sektor awam, dan dengan menggunakan media sosial dengan baik dan bukannya disalahgunakan.